tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati. Ini satu kejutan untuk politik Malaysia pada hari ini, kerana disahkan melalui satu artikel MCA bakal tinggalkan BN, dakwa sumber. Nah, persoalannya kenapa MCA nak tinggalkan BN? Adakah kerana BN hari ini bersama-sama dengan DAP ataupun Pakatan Harapan yang sebelum ini menjadi seteru politik, namun hari ini bersama-sama di dalam kerajaan? Ada yang mendakwa PH dan BN tidak boleh bekerja sama. Tapi ramai juga kepimpinan kerajaan hari ini yang mengakui bahawa kerajaan PH dan BN ini adalah stabil. Jadi saudara-saudara, kalau benarlah MCA bakal tinggalkan Barisan Nasional, menurut sumber ini, adakah BN akan bubar? Ataupun mungkin mana-mana ahli parlimen daripada Barisan Nasional juga akan menarik sokongan terhadap kerajaan? Kalau ada MP daripada BN ataupun UMNO yang menarik sokongan terhadap kerajaan, adakah mereka akan menyertai parti pembangkang Bersatu PAS daripada Perikatan Nasional? Kalau ada pun, siapa ahli parlimen itu? Ataupun mungkin wakil rakyat daripada BN dan UMNO? Mungkin juga bagi mana-mana ahli yang digantung sebelum ini ataupun yang ditendang keluar parti. Terdapat beberapa nama besar yang digantung dan juga dipecat. Bahkan baru-baru ini, saudara, ada adun daripada UMNO yang telah sah menyertai PAS. Namun kita tak nak cakaplah tentang itu. Jadi saudara-saudara, kalau benar MCA bakal tinggalkan BN, dakwa sumber ini, beberapa pihak memberi bayangan akan tiba masanya untuk salah sebuah parti komponen BN meninggalkan gabungan itu di sebalik sejarah panjang yang terbina antara mereka. Menurut sumber pucuk kepimpinan MCA, anggota akar umbi MCA kini tidak lagi gembira dengan kedudukan parti terbabit dalam BN selepas menyertai gabungan tersebut sejak 72 tahun lalu. Mereka anggap BN yang kini diketuai Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, tidak lagi relevan kepada MCA kerana diketepikan dalam kerajaan. Adakah ini sebab Zahid sendiri juga? Akar umbi sedang memberi tekanan dari dalam agar pucuk pimpinan MCA membuat keputusan keluar dari BN. Malaysia kini telah menghubungi Presiden MCA, Wee Ka Siong, sejak minggu lalu untuk mendapatkan pandangannya, namun setakat ini belum menerima sebarang maklum balas. Adakah di sini MCA bakal tinggalkan BN dan menyertai PN pula? Itu menjadi persoalannya. Jadi sebenarnya siapa yang perlu bertanggung jawab? Sudah pasti Zahid Hamidi sebagai pengurusi BN perlu bersuara dan bertindak berkaitan dengan ini. Jadi tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, ada satu persoalan yang menjadi perdebatan ramai orang, juga menjadi pertanyaan ramai orang, terutamanya penyokong PH dan PN. Kalau Anwar jatuh, siapa yang sepatutnya jadi Perdana Menteri seterusnya? Baru-baru ini pun saya ada buat tinjauan. Saya ada memberikan beberapa pilihan undian, yaitu Rafizi, Hamzah, Muhyiddin, dan juga Zahid. Namun itu hanya 4 pilihan yang saya sediakan. Sebenarnya ramai lagi calon yang boleh menjadi Perdana Menteri, asalkan ataupun syaratnya itu adalah pilihan rakyat. Contohnya Ismail Sabri pun boleh jadi Perdana Menteri, mungkin Saifuddin Nasution, mungkin Nurul Izzah, ataupun Dr. Wan Aziza, ataupun mungkin juga Tokmat. Kalau bahagian Perikatan Nasional pula, ada yang kata Muhyiddin pun boleh jadi PM, Hadi Awang pun boleh jadi PM, Azmin Ali pun boleh jadi PM. Jadi sebenarnya ramai calon. Kenapa saya kata ramai calon? Sudah pasti penyokong PN mahu
Muhyiddin, ataupun beberapa nama besar di dalam PN untuk jadi Perdana Menteri. Begitulah juga bagi penyokong PH. Namun satu tulisan daripada Syahabuddin pada 19 Julai. Kalau Anwar dijatuhkan, tak semestinya Muhyiddin naik jadi Perdana Menteri. Adakah di sini harapan untuk Muhyiddin jadi Perdana Menteri sudah tidak ada? Lagi pula beliau hari ini sedang berhadapan dengan beberapa kes mahkamah. Menurut tulisan daripada Syahabuddin, seorang rakan yang merupakan pengikut tegar Anwar Ibrahim sejak era reformasi menegur beberapa tulisan saya yang mengkritik kerajaan Madani dengan mengatakan tindakan saya itu hanya akan membuka ruang kepada Muhyiddin kembali semula sebagai PM. Katanya, jika Presiden Bersatu itu kembali sebagai PM, episod kegagalan selama 17 bulan sebelum ini akan berulang kembali. Wow, mungkinkah ini juga salah satu penyebab supaya Muhyiddin Yassin tidak jadi Perdana Menteri lagi? Mungkin bagi yang tidak meminati Muhyiddin, sudah pasti mereka tak nak Muhyiddin jadi PM. Tapi bagi mereka yang meminati pimpinan Muhyiddin, sudah tentulah mereka mahu Muhyiddin sekali lagi jadi PM. Di dalam tulisan ini, adakah itu yang kita mahu? Tanyanya kepada saya. Sambil menyebut Anwar adalah PM terbaik ketika ini, rakan saya itu juga secara terbuka mengatakan rakyat Malaysia harus mengekalkan Presiden PKR itu menerajui Putrajaya bagi tempoh 10 tahun atau selama 2 penggal. Saya hanya senyum mendengar keinginannya agar Anwar menjadi PM selama 10 tahun. Dalam hati saya berbisik, jangankan 10 tahun, nak habiskan penggal atau nak menang PRU akan datang pun rasanya Anwar sedar masih lagi tak cukup nafas mendepaninya. Dalam sejumlah komen dalam beberapa tulisan saya kebelakangan ini, ramai juga yang mengomen dengan maksud yang sama. Menurut mereka, adakah kita mahu Muhyiddin kembali sebagai PM? Keyakinan saya begini, baik sama ada Anwar dijatuhkan di pertengahan penggal atau akan ditumbangkan dalam PRU 16, Muhyiddin bukanlah pilihan pertama untuk diangkat semula sebagai PM. Beliau hanya antara pilihan, tetapi bukan pilihan utama. Dengan Muhyiddin masih ada kes mahkamah yang perlu diselesaikan, bahkan ketika PRU 16 nanti mungkin sudah dijatuhi hukuman. Harus diakui, laluannya adalah sukar untuk menjejaki langkah Tun Mahathir menjadi PM sebanyak 2 kali. Di blok pembangkang, laluan untuk Hamzah yang kini Ketua Pembangkang atau Ahmad Samsuri daripada PAS dirasakan lebih terbuka. Tambahan lagi berdasarkan sentimen Melayu, Islam yang terus berkembang. Jika dalam PRU 15 lalu, PAS mampu memenangi 43 kursi parlimen, jumlah kemampuan menang parti itu dijangka akan bertambah lagi. Jadi menurut tulisan daripada Syahabuddin Husin, dipendekkan cerita, selepas Anwar tiada, tak semestinya Muhyiddin merupakan penggantinya. Jadi tuan-tuan dan puan, memang salah Anwar Ibrahim akan letak jawatan, akan tidak jadi Perdana Menteri lagi, tapi persoalannya bila. Itu persoalannya bila. Jadi apa komen Anda tuan-tuan dan puan? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.